اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab, kalahkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Dan jika mereka pihak musuh cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya, serta bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberikan perlindungan kepadamu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Dan dialah yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya ia maha kuasa lagi maha bijaksana. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi penolong dan juga pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Wahai Nabi, perangsangkanlah orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang dari pihak musuh yang kafir itu. Dan jika ada di antara kamu 100 orang, nescaya mereka dapat menewaskan 1000 orang dari golongan yang kafir. Disebabkan mereka yang kafir itu orang-orang yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu apa yang telah diwajibkan dahulu. Kerana ia mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Oleh itu, jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang. Dan jika ada di antara kamu 1000 orang, nescaya mereka dapat menewaskan 2000 orang dengan izin Allah. Dan ingatlah Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu. Maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu sebagai benda yang halal lagi baik. Serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada dalam tangan kamu, jika Allah mengetahui ada kebaikan iman dalam hati kamu, nescaya ia akan memberikan pada kamu balasan yang lebih baik daripada harta benda penebus diri yang telah diambil dari kamu. Dan ia akan mengampunkan dosa kamu. Kerana Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan jika mereka orang-orang tawanan itu bertujuan hendak melakukan khianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah pun melakukan khianat kepada Allah dengan kekufuran mereka sebelum itu. Lalu Allah menjadikan engkau mengalahkan dan menundukkan mereka. Kerana Allah jualah. Kerana Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selagi kita berada dalam penafsiran suratul Anfal, surah yang ke-8 pada juzuk yang ke-10, bermula ayat 61 sehingga ayat 71. Dan masih lagi menyentuh tentang peperangan Badar serta perkara yang berkait dengan perintah untuk bersabar dalam menghadapi musuh walau jumlah musuh itu 10 kali ganda. Kemudian Allah Ta'ala meringankan perintah Allah dengan menyuruh umat Islam bersabar bila menghadapi seganda musuh, kerana Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan. Kemudian ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan tentang
Bagaimana hukuman bagi tawanan perang? Apakah boleh ditebus dengan harta, dengan wang ringgit? Ataupun dihukum bunuh? Di mana Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya memerangi orang kafir dengan bersungguh-sungguh. Disebabkan permusuhan mereka yang bersungguh-sungguh untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan mana-mana tawanan perang yang dalam hatinya ada kebaikan, yang membawa kepada hidayah dan petunjuk, memeluk Islam, maka apa yang mereka sudah bayar itu pasti Allah Ta'ala akan ganti dengan gantian yang lebih baik. Dan ini secara umum ayat-ayat yang kita bacakan. Allah Ta'ala berfirman, bermula ayat 61 yang kita bacakan pada malam ini, wa in janahu lis-salmi, kalau sekiranya orang-orang kafir itu cenderung untuk berdamai, fajnah laha, maka hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perdamaian tersebut. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah itu huwas sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Wa in yuridu, kalau sekiranya musuh dengan perdamaian itu menghendaki an yakhda'uka, bagi menipu kamu, mencari halah mengumpulkan kekuatan, fa inna hasbaka Allah, maka cukuplah bagi kamu Allah yang akan melindungi kamu, menjaga kamu dan memberi kemenangan kepada kamu atas pengkhianatan musuh. Walladhi, dan dialah Allah yang ayyadaka, yang membantu menolong kamu, binasrihi, dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan juga orang-orang yang beriman. Allafa baina qulubihim, Allah menjadikan orang-orang yang beriman bersama kamu itu berdamai hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, sedangkan kalau kamu cuba membelanjakan ma fil ard, apa sahaja yang berada atas muka bumi ini yang berupa harta, jami'an, seluruhnya, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak mampu menyatukan hati-hati para sahabat kamu. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati mereka sehingga mereka menjadi kekuatan kepadamu wahai Muhammad dalam mengalahkan musuh. Innahu, sesungguhnya Allah itu azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, di mana bila Allah Ta'ala menyebut Islam ialah agama perdamaian, Islam bukanlah agama yang memulakan perang. Jauh sekali provokasi perang. Umat Islam dengan sifat agama Islam yang sentiasa ingin memberikan kebaikan kepada umat manusia, memberikan kedamaian. Maka prinsip yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang beriman, sekiranya musuh hendak berdamai, maka berdamailah. Inilah yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdamai kerana permintaan musuh untuk berdamai. Dan demikian juga yang berlaku dalam banyak siri-siri peperangan. Sama ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Khulafa ar-Rasyidun, dan pada zaman pemerintah kerajaan Islam. Kerana asas Islam ini ialah bukanlah untuk memerangi orang. Tetapi Islam meletakkan asas peperangan ini bagi mempertahankan diri. Meletakkan asas peperangan ini bagi menyebarkan Islam dan menghalang sebarang kezaliman dan juga pencabulan. Maka ini asas kenapa Islam mensyariatkan perang. Bukan saja-saja nak perang. Sama ada untuk mempertahankan permusuhan daripada musuh atau memberi laluan supaya Islam tersebar di seluruh dunia. Kerana menjadi kewajiban para Nabi dan kewajiban umat Islam menyebarkan Islam seluruh dunia.
Kalau Islam ini dihalang daripada disebarkan, maka jihad disyariatkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa inni Rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia yang menghalang daripada tersebarnya agama, sehingga mereka menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku ini Muhammad, hamba-Nya dan pesuruhnya. Artinya, menyebarkan Islam ini kewajiban umat Islam. Kalau sekiranya negara-negara yang tidak menghalang penyebaran Islam, maka tidak perlu diserang. Dan tidak perlu berlaku peperangan. Sebab penyebaran Islam ni unik. Bukan dengan penipuan, bukanlah dengan pembohongan, tetapi dengan hujah dan kebenaran. Karena itu kita lihat bila Islam masuk ke China, pada kurung yang ke-7, masuknya dengan damai. Sebab Maharaja China ketika itu memberikan ruang untuk para pendakwa Islam, bahkan menghadiahkan tanah bagi umat Islam duduk di sana dan dipersilakan dakwah, tidak dihalang. Sebab dakwah itu bukanlah untuk menjatuhkan kerajaan. Dia kerajaan itu kekal, tak ada masalah. Tetapi kewajipan menyampaikan Islam itu supaya manusia bahagia akhirat kelak. Kalau hari ini dunia melihat kewajipan menjaga sistem pendidikan, kewajipan menjaga sistem kesihatan sehingga kita bernaung di bawah satu sistem kesihatan, kewajipan menjaga ekonomi sehingga kita bernaung di bawah sistem ekonomi, kewajipan menjaga keamanan sehingga kita bernaung di bawah sistem kesatuan manusia PBB untuk mengelakkan peperangan. Walau semua manfaat itu cuma dunia je. Maka ada manfaat yang lebih besar, yang ni akhirat. Kita hidup kat dunia sekejap, akhirat. Maka akhirat seorang tidak mungkin terselamat melainkan dengan Islam. Sebab itu Nabi bila hantar surat kepada maharaja, kepada pemimpin, Nabi kata aslim taslam. Islamlah kamu semua, kamu selamat. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dia utuskan untuk menyelamatkan manusia tanpa sebarang kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi nak suruh biar manusia dengar tentang Islam tanpa ada paksaan dalam beragama, tapi kena dengar. Dengar dulu. Supaya kamu tahu kamu menyembah selain Allah itu salah dan mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini asas peperangan. Sebab itu Islam tidak menolak sekiranya musuh hendak berdamai. Dan sejarah telah menunjukkan bagaimana Islam berdamai dengan banyak golongan dan kumpulan. Bukan sekadar kabilah-kabilah, bukan negara, empire-empire. Bila sekiranya para pemimpin Islam melihat ada maslahat, ada kepentingan. Tetapi kalau musuh menggunakan perdamaian ini strategi untuk khianat, maka Allah Ta'ala memberi jaminan. Cukuplah kamu Allah. Allah akan jaga. Sebab ini perintah Allah. Bila mana kita memati perintah Allah, maka Allah jaga kita. Sebab itu ketika mana kita melaksanakan perintah Allah, jangan bimbang darurat yang menimpa. Mudarat yang menimpa. Kerana Allah akan melindungi kita. Kita tolak rasuah. Jangan fikir, jangan takut kita miskin. Kita tolak judi. Jangan takut negara kita tak ada duit. Kita tolak arak. Jangan takut negara kita tak ada pelabur. Kita tolak segala kemungkaran. Segala perkara yang menguntuhkan agama, merosakkan moral. Maka jangan bimbang. Kerana Allah akan mengayakan kita. In khiftum ainatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Kalau kamu takut miskin kerana melaksanakan perintah Allah, Allah akan kayakan kamu dengan kurniaan Allah. Oleh sebab itu umat Islam ada satu prinsip. Umat Islam ada satu sikap. Bahawa dalam melaksanakan perintah Allah, walaupun orang melihat kita lemah dalam melaksanakan perintah Allah, orang nampak kita tak kuat, kita tak bijak, kita tak pandai, maka kita tidak ada masalah. Kerana kita tahu Allah akan mencukupkan kita. Kadang-kadang bila kita tolak rasuah nampak macam tak pandai. Alah, dah rezeki. Terimalah, semua orang terima. Kadang-kadang bila kita menolak pelaburan bersifat judi, pelaburan arak, oh macam mana negara nak maju, macam mana nak bayar gaji kaki tangan kerajaan, macam mana nak wujudkan peluang pekerjaan. Ini nak buka kilang arak ni, mau nak pakai 18,000, 20,000 pekerja. Kita katakan kita tak perlu. Fa inna hasbakallah, cukuplah bagi kita Allah. Yang akan mencukupkan keperluan kita. Dan yang akan mencukupkan, menjaga, memelihara
Ini memerlukan pada keyakinan. Dan Allah Ta'ala telah tunjukkan bukti yang banyak. Ketika mana umat Islam bimbang pedagang-pedagang kafir yang berniaga di Mekah. Bila Allah melarang orang-orang kafir masuk Mekah, macam mana kami nak bisnes? Partner kami, barang-barangan. Maka Allah kata jangan takut. Lihat, Mekah dan Madinah diharamkan orang kafir masuk. Apakah ekonomi di sana ada masalah? Tak ada masalah apa. Jalan macam biasa. Bukan lihat bagaimana suburnya ekonomi di sana. Maka di sini menunjukkan bahawa jangan takut. Bila ada unsur-unsur pengkhianatan, ada unsur-unsur penghinaan, ketika mana kita nak laksanakan Islam, kata Allah, fa inna hasbakallah, cukup bagi kita Allah. Dan Allah menyatakan, huwallazi ayyadaka binasrihi, Allah akan sentiasa mendatangkan kita dengan pertolongannya. Dan dengan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyebut di antara nikmat kemenangan umat Islam dalam peperangan ialah kesatuan umat. Bila orang Islam ni tak berbalah. Dan inilah rahsia kenapa orang Islam sentiasa menang. Kita tak berbalah. Sebab itu Nabi SAW sentiasa ingatkan kita jangan berbalah. Dan mohon pada Allah perdamaian. Disebut dalam hadis, innahu sayakunu ikhtilafun aw amrun. Fa in istata'ta an yakuna silm aw salm faf'al. Satu hari nanti kata Rasulullah, kamu akan berbalah, berselisih. Kalau kamu mampu untuk berdamai, sila damai. Dan mungkin, dan memang kita sudah lalui, adanya perselisihan kita dalam banyak perkara. Kalau kita mampu berdamai, silakan damai. Dan caranya bagaimana? Mohon pada Allah untuk menyatukan hati kita. Sebab kita tak boleh satukan dengan duit. Dengan tawaran jawatan. Kita satukan dengan janji projek. Orang Islam tidak begitu disatukan. Bahkan manusia tidak boleh disatukan dengan cara begitu. Allah ajar kita resepi menyatukan umat Islam. Bila Allah menyatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau kamu belanja seluruh harta atau dunia untuk menyatukan hati, kamu tak boleh buat. Tapi Allah yang menyatukan. Baik, bila Allah yang menyatukan hati, apa yang patut kita buat? Pertama, kita ajar setiap orang Islam tunduk pada perintah Allah. Amar ma'ruf, nahi munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa sama-sama supaya Allah satukan hati kita. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Ya Allah, satukan hati kami dan damaikan perselisihan antara kami. Kalaupun mungkin kita tetap berpegang dengan pandangan pendapat kita, tapi ia tidak meretakkan hubungan kita untuk sama-sama menjaga agama. Contohlah suami isteri. Asyik berbalah, khilaf. Tapi mereka bersatu untuk menjaga dan mendidik anak. Suami memang selalu tak setuju dengan isteri. Isteri tak setuju dengan suami. Namun si suami tetap kekal memberi nafkah, tetap kekal balik rumah, tetap kekal menjaga anak, kebajikannya. Si isteri juga begitu. Walau tak setuju, tak sependapat, tetap kekal menjaga rumah tangga, menjaga urusan rumah tangga, menjaga anak-anak. Ya, kita boleh sahaja berselisih pendapat. Dan barangkali benda itu tak mampu kita padamkan terus. Namun, beberapa perkara besar, jangan terjejas. Jangan terjejas. Jangan sehingga merugikan agama kita. Merugikan orang-orang yang lemah. Yang berada di bawah tanggungan kita dan penjagaan kita. Yang saya katakan mungkin kalau kita bagi contoh rumah tangga, mungkin saya suami isteri berbalah. Tapi jangan sampai abaikan anak-anak. Bukan jangan sampai abaikan menjaga silaturahim. Ibu mentua, ayah mentua, adik beradik. Biar kita fokus dengan perselisihan kita. Jangan besarkan. Dan cuba bagaimana kita nak kecilkan. Kerana itu Allah menyebut hakikat penyatuan umat Islam, ia berlaku dengan perintah Allah, dia berlaku dengan kurniaan Allah SWT. Sebab itu, kita perlu mencari jalan-jalan perdamaian. Sebab Nabi SAW menyebut, Al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu. Orang beriman ini sifatnya ialah dia mudah mendamaikan dan mudah didamaikan. Kalau kita ni memang kelompok kata Rasulullah, ya'lafu wa yu'lafu. Ya'laf, jinak. Yu'laf dan mudah dijinakkan. Umpama kalau kita tengok binatang jinak, ya hulur sikit makanan jinak lah. Boleh, tak ada masalah. Tidak wasangka buruk.
Orang beriman sesama beriman yang menjadikan mereka jinak sesama mereka bila mereka saling bermaafan, tidak berwasangka buruk, saling ingin memberi manfaat antara satu sama lain, maka jadilah jinak. Kita akan jadi jinak. Bila mana saya sebutkan tadi, kita boleh memaafkan orang, bahkan kita boleh memberi manfaat pada orang lain. Maka ini sifat jinak yang ada pada orang Islam. Kalau seorang datang minta maaf, kita dengan cepat, saya maafkan. Bahkan kita cuba untuk apa yang kita ada, nak beri manfaat pada orang ni. Maka ini sifat jinak umat Islam. Sebab setiap perbuatan tu ada pahala. Kan itu Allah Ta'ala menyebut nikmat ini supaya kita jangan lupa. Dan supaya kita juga jangan kesampingkan suatu faktor atau satu elemen penting dalam kemenangan ialah penyatuan umat Islam. Bila umat Islam bersatu, maka syariat ini dijunjung dan diangkat. Bila umat Islam berpecah belah, maka syariat ini tidak boleh diangkat dan dimartabatkan. Perintah Allah tidak boleh ditegakkan. Perintah Allah mesti ditegakkan dengan tiang penyatuan umat terlebih dahulu. Perintah Allah takkan naik secara automatik. Ianya bermula dengan penyatuan umat dan kefahaman umat. Dan juga tanggungjawab umat Islam hendak mengangkat agama mereka. Maka datanglah kemenangan waktu itu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, hasbukallah. Cukup bagi kamu Allah. Jadi cukuplah kamu melaksanakan perintah Allah, mendapat panduan daripada Allah, bimbingan daripada Allah. Kita tak perlu acuan-acuan lain, izm-izm yang lain, fahaman-fahaman yang lain, perintah-perintah yang lain, protokol-protokol yang lain. Cukup bagi kita segala perintah Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan juga orang-orang beriman. Cukup kita percaya sesama kita orang beriman. Sebenarnya kita tak perlu pun orang selain pada orang beriman berada dalam saf kita. Sebab itu dalam Islam, orang kafir tidak wajib berperang walau diduduk sebagai warga negara Islam. Kalau mereka tak nak jadi tentera, tak nak jadi polis, kita tak kisah. Kerana kekuatan cukup orang Islam. Dan orang-orang kafir yang tidak mau berperang, mereka cukup membayar jizyah. Tapi kalau mereka turut berperang, mereka tidak perlu membayar jizyah. Kerana jizyah ini orang Islam jadikan ia sebagai satu tanggungjawab bagi melindungi orang kafir. Supaya mereka tidak dianiaya. Namun kalau orang bukan Islam hendak bersama dalam sah peperangan Islam, maka ketika itu tidak wajib jizyah pada mereka. Pada individu yang terlibat. Dan ini pernah berlaku dalam sejarah. Jadi bila mereka berperang bersama orang Islam, mereka tak dikenakan jizyah. Kerana memuliakan perkhidmatan mereka. Walaupun Islam tidak menggalakkan supaya mereka tidak mati sia-sia. Supaya mereka ini lebih patut ruang-ruang masa yang ada untuk kenali Islam. Dan memeluk Islam. Dan mati dalam Islam. Itu yang lebih disukai. Maka Allah Ta'ala menyatakan cukup bagi kita orang beriman. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dah ada bahan mentah kita. Kita dah ada segala benda yang kita perlukan untuk kekuatan umat. Umat Islam atas dunia ni ramai. Kalau kita tengok jumlah umat Islam atas dunia, 2 bilion. 2 bilion yang lebih kurang 1/3 penduduk dunia. Ia sudah cukup. Apakah kita perlu orang lain lagi? Tidak. Kita tidak perlukan orang lain. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita setiap negara Islam bersatu pada umat Islam cukup, kita akan memerintah. Dan kita akan menjaga kebajikan semua. Kerana yang benar-benar menjaga kebajikan semua makhluk Allah ialah orang Islam. Kerana ia berdasarkan perintah Allah. Maka kalau orang kafir dia memerintah, dia berdasarkan perintah apa? Perintah parlimen. Dia boleh ubah undang-undang. Kalau kita perintah sebab ni. Sebab kita sistem perlembagaan dia boleh ubah. Tetapi apakah orang Islam boleh ubah perintah Allah? Kalau dia ada iman, walau sekecil mana pun dia tak akan ubah perintah Allah. Semenjak Allah mensyariatkan solat, tidak ada pemimpin berani untuk ubah solat. Dia 4 menjadi 3 ke, jadi 1. Tidak pernah ada. Dia tak akan ubah. Masalah dia tak sembahyang lain, tapi ubahnya tidak berlaku. Sebab tu bila umat Islam memerintah, kerana umat Islam ada satu asas yang kuat, menjaga mereka. Kerana mereka tidak boleh mengubah undang-undang Allah, perintah Allah SWT. Maka mereka akan memberi hak. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, di sebalik sebagian besar negara Islam itu diktator, kebanyakan non-Muslim mendapat hak yang lebih banyak pada orang Islam. Apatah lagi kalau sekiranya orang Islam ni benar diperintah oleh benar-benar ahlinya. Ni dalam keadaan orang Islam diperintah banyak diktator.
Orang-orang bukan Islam terjaga kebajikan mereka. Mereka nak sambut perayaan boleh, mereka nak buat gereja boleh, segala-galanya boleh. Tak ada masalah apa. Sebab itu tentang urusan pemerintahan perlu digalas oleh umat Islam. Kerana umat Islam yang sahaja mampu memberi kebaikan bila mereka memahami syariat Allah. Itu tak ada masalah kalau disebut ini kabinet Islam. Ini kabinet keluarga Islam. Tidak ada masalah apa-apa. Kerana orang kafir dia tak perlu bimbang. Hak mereka dijaga. Tidak ada pun berkurangan hak mereka. Bahkan mereka turut mendapat tempias keadilan Islam, kebaikan Islam. Dengan mereka diselamatkan daripada bahaya judi, bahaya arak, pembunuhan dan juga perkara-perkara lain yang menjadi penyakit kepada umat manusia semua. Tetapi kita kena ingat yang Islam haramkan itu semuanya penyakit umat manusia hari ini. Sehingga menjadi trauma kepada keluarga-keluarga, kepada masyarakat, kepada komuniti bukan Islam. Dan mereka tidak tahu bagaimana untuk merawatnya. Masalah dadanya, masalah jenayah sosialnya dan semua perkara. Maka Allah Ta'ala kata cukup orang beriman. Kemudian sesudah itu Allah kata, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, harridil mu'minina al-kitab. Dan orang beriman yang ada ini perlu terus digalakkan untuk berperang. Artinya menanam semangat jihad pada orang Islam ini adalah satu perkara yang dituntut. Para pemerintah Islam perlu menanamkan semangat jihad kepada setiap penduduk Islam. Jihad yang sebenar. Kalau kita tengok negara Yahudi sebagai contoh, mereka jadikan tajnid, kerahan tenaga wajib. Bukan di mana-mana negara bukan Islam kebanyakan menjadikan kerahan tenaga atau tajnid mengarahkan semua rakyat mengikuti latihan tentera demi mempertahankan negara. US pun sama, di China pun sama. Maka orang Islam jauh lebih berhak. Sebab kita ada perintah dari Allah, harridil mu'minina alal kitab. Galakkan, tanamkan semangat jihad dan jiwa orang Islam. Orang Islam perlu ada semangat jihad. Kanak-kanak, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami tidurkan anak-anak kami dengan membaca kisah-kisah peperangan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan baca Cinderella, bukan baca Snow White, bukan. Ini cerita yang tak memberi kekuatan pada roh anak-anak kita. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kami tidurkan anak kami baca cerita perang. Perang Badar, perang Uhud, kemenangan, keajaiban. Tentang betapa kita jauh daripada sistem pendidikan untuk menguatkan semangat jihad. Kita kena tahu bila Barat atau orang kafir secara khusus yang menentang Islam, orang kafir yang menentang Islam, mereka cuba jauhi orang Islam daripada pemahaman jihad yang sebenar. Lalu mereka meletak jihad ini ialah ekstremis pengganas. Walau jihad bukanlah keganasan. Kalau kita memahami jihad sebenar, ialah penjagaan negara, penjagaan agama, bahkan penjagaan manusia dengan etika-etika perang yang mempunyai nilai yang amat tinggi dalam ketamadunan manusia. Kerana itu contoh Rasulullah perang, contoh para sahabat berperang merupakan contoh yang tak boleh dikalahkan oleh mana-mana contoh dunia kafir yang berperang. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berperang dengan akhlak, dengan etika, dengan adab, bawakan pesanan supaya tidak membunuh kanak-kanak, tidak membunuh wanita, tidak membunuh orang tua, tidak memotong pokok, tidak menghancurkan bangunan. Fokus kepada musuh sahaja, bahkan jangan mengejar musuh yang lari. Jangan membunuh musuh yang surrender, yang menyerah diri. Ya, etika-etika yang luar biasa. Yang dipahami daripada perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Larangan untuk mencincang mayat, menganiaya jenazah musuh. Perintah untuk mengkebumikan jenazah musuh. Musuh mati, tolong ke bumi sekali. Bukan gantung kat pokok rambutan, pakat tumbuk sekali seorang. Tidak begitu. Bahkan Nabi mengajar, iza qataltum fa ahsin qitlah. Kalau kamu membunuh musuh, bunuh dengan baik. Maksud bunuh dengan baik tak cincang, lomak, tak itu, tak bunuh dah. Tidak potong kepala dia, tak potong kakinya. Bukan begitu. Sedangkan orang Islam dia mangsa. Dalam peperangan Badar, orang Islam yang dibelah dada, dikeluarkan isi perut, dikeluarkan hati, dipotong telinga, dipotong hidung, dijadikan anting-anting. Orang Islam tidak pernah melakukannya pada musuh. Ini sejarah tidak pernah berbohong dengan umat dunia. Sebab itu kita kena kembali menceritakan nilai jihad sebenar. Bukan keganasan. Atau mereka cuba tunjuk Islam ganas, potong kepala orang, sembelih orang dan sebagainya. Walhal jumlah mereka membunuh jauh lebih ramai. Mereka membunuh jauh lebih ramai.
Oleh sebab itu umat Islam bila kita katakan menyuruh galak berperang, bukan suruh berperang. Tanam semangat berperang. Kita dah sebut daripada awal ayat, Islam mementingkan keamanan. Islam tak sahaja nak serang negara orang atau berbelanja besar untuk melakukan peperangan sehingga mengabaikan aspek-aspek keperluan. Kalau kita tengok sebagai contoh bagaimana dunia kafir, dunia orang bukan Islam ini, mereka membelanjakan sejumlah besar wang mereka untuk berperang. Misalnya kita lihat belanjawan tahun 2015, mereka membelanjakan 1.76 trilion dolar USD. Ketika mana hampir 800 juta penduduk dunia berpendapatan $2 satu hari. Jadi kalau kita bagi 1.76 trilion dolar USD, artinya setiap penduduk 800 juta itu dia akan dapat pendapatan tahunannya lebih kurang $2,200 setahun. Lebih kurang $6 satu hari. Artinya dunia barat lebih mementingkan perang berbanding menyelesaikan isu kemiskinan. Kemiskinan di dunia barat teruk. Tapi mereka highlightkan negara Islam. Negara barat lagi teruk kemiskinan mereka sampai mereka menjual darah. Mereka tidur di bawah jambatan, jauh lebih teruk. Tapi mereka gembar-gemburkan negara Islam. Tapi negara Islam tidak. Dari sudut aspek tadi tahu, walaupun kita menyebut tentang penting peperangan dan jihad, namun aspek menjaga kebajikan sekali digalakkan dalam Islam. Beri makan, menggembirakan, memberi nafkah, zakat, menggembirakan orang miskin pada hari raya. Kita ada zakat fitrah yang diberi direct pada orang miskin. Zakat harta yang direct. Orang miskin sentiasa menjadi, kita katakan fokus kita untuk membantu mereka. Kita ada satu sistem membantu orang miskin. Sama ada zakat harta, zakat fitrah. Sama ada sedekah. Penjagaan anak yatim, orang musafir yang terputus bekalan. Dan lain-lain perkara. Sebab itu Islam tidak cenderung untuk berperang. Tetapi Islam menanamkan kepahaman untuk berperang. Kepahaman. Jihad yang sebenar. Kalau kita dah sebut hadis sebelum ini, kita tak bercita-cita nak jumpa musuh. Kita minta aman selamat. Tapi kalau musuh mencabar kita, kita tak lari. Itu asal orang Islam. Kita tak cari musuh. Kalau mereka cenderung untuk berdamai, kita berdamai. Mereka nak buat perjanjian damai dalam perjanjian Hudaibiyah, minta 10 tahun gencatan senjata, Rasulullah terima. Kalau mereka letak 20 tahun pun Rasulullah terima. Dalam keadaan musuh dah lemah ni. Boleh saja Rasulullah ambil kesempatan, habiskan mereka. Tapi Nabi nak ajar, kita bukanlah jenis orang kata dahaga darah orang. Walaupun mereka gambarkan orang Islam begitu. Teroris, pengganas. Kita ada etika yang tinggi. Sebab itu bila Allah menyebut wahai Nabi, seolah-olah Allah sebut kepada Rasulullah supaya kita tahu etika perang kita berdasarkan sunnah Nabi. Yang bercakap tentang perang, hukum hakam perang, adab perang ialah Nabi SAW. Sebagai Rasul kita dan pemimpin umat Islam. In yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau kamu benar-benar sabar, kalau kamu benar-benar mengikut sistem ataupun punya sistem dan kamu punya keazaman yang tinggi, maka kamu mampu menangani musuh yang lebih besar pada kamu. Allah menyebut, dan peringkat pertama kamu mampu, kalau kamu ada 20 orang mampu mengalahkan 200 orang. Arti ini sebuah 1/10. Tapi ini janji Allah Ta'ala bahawa orang beriman, kekuatan dia 1/10 musuh. Kalau kita benar-benar sabar, tangguh, kuat, berazam, kalau kita benar-benar intibat, berdisiplin, baiknya kita umat Islam, kita boleh mengatasi 10 orang musuh. Ini Allah sebut dalam Quran. Sebab itu dalam permulaan Islam, dengan umat Islam yang sedikit, tapi punya semangat jihad yang kuat, maka Allah perintahkan, kamu seorang kena lawan dengan 10 musuh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum. Maka Allah Ta'ala meringankan hukuman, meringankan perintah. Kalau dulu 1/10 tak boleh lagi. Allah ringankan. Allah mengetahui kita ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau kamu ini 100 orang, kamu akan kalahkan 200 orang. Nisbah 1/2. Baik, mula-mula Allah menyebut nisbah Islam 1/10. Kuat, gagah. Namun untuk pertahankan kekuatan itu tidak mungkin berterusan. Sebab sifat lemah yang ada pada kita. Jadi kita sebut angkat besi. Boleh angkat hari ni. 100 kali boleh contoh. Yang berat 5 kilo. Tapi esok lusa tulak tu bing tungging. Oh, makin kita tua. Maka Allah bila dia menurunkan syariat, Allah mengambil kira bukan kekuatan hari ni sahaja.
untuk long term macam mana? Ya boleh saja kalau saya masa-masa muda, kalau disyariatkan puasa 60 hari setahun, saya boleh. Tapi dengan syariat Islam ini, satu benda yang long term akan datang. Bila saya dah umur 50, 60, mungkin saya tak kuat, maka cukup sebulan bulan Ramadan. Boleh saja Allah Ta'ala wajibkan 50 waktu solat, saya mampu. Ya kita cerita zaman muda. Tapi kita juga kena ambil kira kita makin tua, maka Allah tetapkan 5 waktu solat. Boleh saja kita keluar zakat 20%. Macam income tax, 26%. Even 30%, even 40% dalam setengah-setengah negara income tax. Tapi Allah melihat, ataupun kita kata Allah bila turunkan syariat, Allah Ta'ala meraihkan kelemahan kita pada satu tempoh. Maka diwajibkan zakat kita cuma 2.5%. Habis saya boleh banyak? Boleh banyak, sedekahlah banyak. Tapi Allah tahu kamu ni dalam niaga ada pasang sup, naik turun. Kadang-kadang bila turun bisnes kita tuan-tuan, RM3 pun kita terasa. RM10 pun terasa. Ini dia keistimewaan syariat Islam. Allah mensyariatkan sesuatu bukan mengambil kira hari ini untuk satu tempoh yang panjang. Sebab itu kalau permulaan Allah nak tunjuk, inilah keringanan syariat. Dulu kamu mengadap 1/10. Tapi Allah tahu kamu lemah. Ya, ia wajar pada permulaan Islam dengan jumlah umat Islam sedikit, musuh ramai. Dan untuk tunjukkan bagaimana Allah membantu orang beriman. Dan orang beriman ada kekuatan yang luar biasa bila mereka benar-benar mematuhi perintah Allah. Tapi saya kata kekuatan itu tidak boleh berterusan. Sebab itu kata Allah, Allah tahu kamu lemah. Kalau sekarang kamu ada 100 orang, kamu boleh kalahkan 200 orang. Kalau kamu ada 1000, kamu dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Inilah ayat paling penting kita tahu, dengan izin Allah. Kemudian sifat bagi orang yang menang kata Allah, wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Pemenang dia ada satu sifat, sabar. Siapa kita tengok tak sabar, dia tak boleh menang. Kalau dia menang pun, dia menang sementara untuk dia kalah. Sifat pemenang itu ialah sifat orang yang bersabar. Dan kita, bila mana kita bersabar, maka ketika itu datang kemenangan yang sebenar pada kita. Sebab itu perlu ajar anak-anak kita sabar. Perlu ajar diri kita sabar. Dan bila Allah Ta'ala jadikan Islam ini naik turun, kerana Allah Ta'ala nak lahirkan ramai yang bersabar. Umat Islam yang kuat bersabar. Bukan kebanyakan syariat perintah Allah tertumpu pada sifat sabar. Haji, puasa, zakat. Semuanya mendorong kepada sifat-sifat sabar. Kita dah melaksanakan perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.